buat sistem siraman automatik untuk menyiram kita punya semayan. Juga boleh kontrol kita punya pump ni dengan menggunakan handphone melalui internet. Input dekat kita punya Wi-Fi smart switch, kemudian dekat output Wi-Fi smart switch ni masuk ke dalam DC adapter dan temperature sensor dengan power meter, dan kita punya lagi satu Wi-Fi smart switch untuk kontrol lampu LED yang dalam ni. Hai, Assalamualaikum, saya Zul pada Koponik Malaysia. Okey, dalam video hari ini kita akan sambung lagi dengan projek indoor sizzling box ataupun kotak semayan biji benih dengan menggunakan lampu LED ni. Okey, dalam video yang sebelum ni saya dah tunjukkan cara untuk buat kotak semayan ni, dan dalam video tu juga saya dah mention tentang masalah-masalah yang saya jumpa dalam kotak yang lama. Dan kalau tuan-tuan belum tengok lagi video tu, boleh tengok link dekat atas ni. Dan dalam video tu juga saya dah mention tentang saya nak buat sistem siraman automatik untuk menyiram kita punya semayan. Jadi untuk sistem siraman secara automatik tu saya akan gunakan DC dosing pump ni, yang ni dia punya voltage 12 volt dan power 7.5 watt. First step yang saya nak buat hari ni, saya nak test dulu pump ni. Kita nak tengok macam mana dia punya flow rate. Dan kalau ikutkan dia punya spek, dia punya flow rate 39 ml dalam masa 1 minit. So kita akan test hari ni. So memandangkan pump ni dia 12 volt DC, saya akan gunakan adapter 12 volt ni. Kita akan test pump ni dulu. Okey, untuk sambungan kita memandangkan adalah DC pump, jadi kita kena ikut dia punya polarity, positif, negatif, negatif. So dekat pump ni, untuk bahagian positif ni dia memang dah tandakan dengan warna merah. Tu saya akan sambungkan kabel yang warna merah ni pada bahagian ni. Jadi sementara je saya cuma ikat saja, saya cuma belit saja wire ni. Kita cuma nak test kefungsian pump ni. Okey, supply kita dah sambung 12 volt DC. Kemudian hose yang ada pada pump ni dia terlampau pendek. Dia punya size ni, dia punya tube ni 4 mm. So saya akan gunakan dripper line ataupun irrigation line yang biasa saya gunakan dekat sistem batch bucket tu. So saya akan sambungkan dia. Okey, extension kita pasangkan adapter ni. Dan apa yang saya akan buat, saya akan cuba pumpkan air daripada bekas ni masuk ke dalam punya takung semayan ni. Tapi pada pump ni tak ada label yang mana satu inlet, yang mana satu outlet. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan cuba masukkan dua-dua sekali dalam ni. Kita tengok mana yang mengeluarkan bubble, maksudnya itu adalah outlet. Saya akan on kan. Okey, yang ni mengeluarkan bubble, maksudnya adalah outlet. Okey, kalau kita tengok ni air dah mula keluar, dia tak ada laju sangat. Dia punya spek pun 39 ml seminit. Saya rasa ni dah okey. Cuma nanti kita kena tengok berapa lama masa yang kita perlu onkan pump ni, tempoh masa yang sesuai, sebab kita pun tak nak air terlampau banyak dan kita pun tak nak kita punya bekas takungan ni kering. So nanti kita kena tengok berapa lama yang masa yang sesuai untuk kita onkan pump ni. Okey, untuk kita on dan offkan pump ni secara automatik, saya akan gunakan Wi-Fi smart switch ni. Sebab Wi-Fi smart switch ni bukan saja kita boleh kontrol on dan off, kita boleh buat jadual ataupun timer. Kita juga boleh kontrol kita punya pump ni dengan menggunakan handphone melalui internet. Okey, cuma kita ada satu je masalah, sebab kita punya Wi-Fi smart switch ni dia gunakan AC 240 volt dan kita punya dosing pump ni 12 volt DC. Jadi untuk saya gunakan DC pump ni, kita perlu gunakan DC adapter yang ini dia akan convert AC 240 volt kepada DC 12 volt. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan potong bahagian ni. Ni bahagian biasa kita sambung dekat plug, dekat kita punya soket. Dan ni kita akan sambung pada bahagian output dekat kita punya Wi-Fi smart switch. Pada Wi-Fi smart switch ni memang ada label yang mana satu input dan mana satu output, dan yang ni kita akan pasangkan pada bahagian output. Okey, untuk input saya gunakan kabel 2 core ni. So ujung sebelah sini saya dah pasang dengan 3 pin plug, dan yang lagi satu yang sebelah sini kita akan sambungkan bahagian input pada kita punya Wi-Fi smart switch ni.
Wiring dah siap, so saya akan pasangkan balik dia punya cover ni. Kemudian pada output dekat AC adapter ni, saya akan potong konektor ni dan kita akan sambungkan pump direct pada kabel ni. Sama juga macam tadi, positif sambung pada bahagian yang merah ni dan negatif pada bahagian ni. Okey, kabel dah siap pasang. Positif ke positif, negatif ke negatif. Kemudian dekat kita punya AC adapter ni, AC adapter ni dia ada variable output voltage, dia ada 12 sampai 24 volt. So untuk 12 volt kita kena tolak ke hujung ni paling rapat. Okey, penyambungan semua dah siap. Okey, daripada 3 pin plug ni kita gunakan kabel tukar masuk pada bahagian input dekat kita punya Wi-Fi smart switch. Kemudian dekat output Wi-Fi smart switch ni masuk ke dalam DC adapter dan kita pastikan DC adapter ni kita pilih pada 12 volt. Dan kemudian output ni kita sambung pada kita punya DC dosing pump. Sekarang saya akan onkan plug ni. Okey, kita punya smart switch dah menyala. So sebenarnya kita boleh juga onkan kita punya pump ni secara manual dengan menekan button dekat atas ni. Okey, pump dah hidup. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat, kita perlu addkan kita punya Wi-Fi smart switch yang baru ni ke dalam handphone kita dengan menggunakan aplikasi EV-Link, aplikasi yang percuma saja. Kita boleh download dekat Play Store. Dan cara untuk add ni saya tak akan tunjukkan lagi sebab kita tuan-tuan boleh tengok dekat video yang sebelum ni kat atas ni. Okey, untuk device ni saya cuma akan namakan sebagai pump dan okey, sekarang saya akan cuba onkan pump ni hanya dengan menggunakan handphone saja. Okey, berfungsi, pump dah hidup. Jadi sekarang kita dah boleh kontrol pump ni, kita boleh on dan off menggunakan button yang ada pada Wi-Fi smart switch ni ataupun dengan menggunakan handphone kita. Simple saja. Dan kemudian seterusnya kita perlu setkan jadual berapa lama kita nak on dan berapa lama kita nak off, dan pukul berapa kita nak on dan pukul berapa kita nak off. So sebelum tu saya akan cuba dulu, kita akan cuba pump sebab kita nak cari berapa tempoh masa yang sesuai untuk kita onkan pump ni, berapa minit kita nak onkan pump. Untuk atas ni saya akan gunakan lagi satu handphone ni sebagai kita punya stopwatch, nak tengok berapa minit. So sekarang saya akan onkan pump ni, kemudian kita akan tengok berapa tempoh masa yang sesuai. Okey, saya dah dapat roughly masa untuk kita onkan pump ni lebih kurang 2 minit saja. Kalau kita onkan sampai 2 minit, kita akan dapat lebih kurang banyak ni. Biasanya kalau saya siram pun memang lebih kurang banyak ni lah. Okey, jadi sekarang kita dah tahu kita perlu setkan pump ni untuk on selama 2 minit sehari sekali saja. Biasanya kalau saya siram pun memang saya siram 1 hari sekali saja. Dan kita tengok nanti kalau kata macam air dalam ni terlampau banyak, terlampau berlebihan, kita akan kurangkan lagi masa tu. Mungkin kita buat 1 minit setengah ataupun 1 minit. Dan untuk cara macam mana kita nak set timer ataupun schedule ni, boleh tengok link video kat atas ni. Saya dah tunjukkan dalam video sebelum ni macam mana kita nak set timer, nak buat schedule untuk on dan off. Sama juga macam saya buat untuk kita setkan lampu LED tu, untuk kita on dan kita offkan lampu tu. Pada DC adapter ni saya akan letakkan gam dengan menggunakan glue gun ni, dan tujuan ni adalah untuk mengelakkan daripada kita tertukar voltage ni dengan tidak sengaja. Sebab kalau kita tertukar voltage ni pada voltage lebih tinggi, kita punya DC dosing pump ni akan rosak sebab pump ni cuma boleh handle 12 volt saja.
Okey, nampaknya sekarang ni kita dah ada lagi satu automation dalam kita punya kotak semayan ni. Sekarang ni kita dah mampu untuk buat sistem untuk kita menyiram benih semayan ni secara automatik. So tak payah lagi lah kita hari-hari nak manually nak kena siram dalam kotak ni. Dan kalau kita terlupa pun tak ada masalah sebab dia akan berjalan sendiri secara automatik mengikut jadual yang kita tetapkan. Dan macam tadi kita dah dapat tadi, kita perlu onkan pump ni selama 2 minit setiap hari. Dan saya rasa kalau pukul berapa pun tak kisah untuk kita onkan pump ni. Saya rasa saya akan buat pada waktu tengah hari lah sebab tengah hari lebih panas. So saya akan set, kita akan onkan pump ni 2 minit pada waktu tengah hari, sehari sekali. Dan yang untuk yang lain ni saya belum pasang lagi. Kita punya wifi untuk temperature sensor dengan power meter, dan kita punya lagi satu wifi smart switch untuk kontrol lampu LED yang dalam ni untuk kita on dan off. Dan untuk semayan ni biasa saya buat, kita akan on lampu ni selama 16 jam dan kita akan off selama 8 jam. Kemudian kita punya sensor untuk temperature pun saya belum pasangkan balik. Dan kita punya fan, inilah fan yang akan berpusing secara automatik bila suhu dalam ni melebihi 34 darjah Celsius, dan kipas ni akan berpusing sendiri. Dan dalam next video mungkin kita dah boleh start untuk pasang balik semua peralatan ni dalam kotak ni. So saya rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Komponen Indonesia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.